Air. Tengok. Tengok. Bahali ya. Ada nama lain ke? Kita main minum ya. Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Bidayatul Mubtadi wa Umdatul Awladi, muka surat 7 bagi 4 daripada atas. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Salih Ar-Rawi Al-Jawi rahimahullahu ta'ala, dan ketiga, air yang musta'mal namanya, iaitu air yang kurang daripada 2 qullah yang tercerai daripada anggota yang fardu pada basuh yang kemudian daripada niat. Jadi dia sebut dulu bahawasanya air itu ada beberapa bahagian. Pertama, air mutlaq. Air kedua, dia ada yang dinamakan air mutaghayyir, air yang berubah. Air mutaghayyir macam air Milo ke, air teh ke, tu mutaghayyir tu. Air yang berubah ni dia suci tapi tak menyucikan. Macam air teh kita minum tu contoh. Hak tu suci tapi tak boleh lah buat wuduk, tak boleh lah mandi junub, tak boleh. Lepas tu yang ketiga sekarang ni air musta'mal pula. Dia ada air musyammas hak dulu dalam kitab ni. Sebelum tu air musyammas, air terkena matahari di tempat yang panas, di besi, diletakkan dalam besi ataupun tempat yang boleh diketuk, dibentukkan, diketuk. Lepas tu yang ketiga sekarang ni air musta'mal. Sekali akan datang air mutanajis pula. Maka kata muallif rahimahullahu ta'ala, dan ketiga air yang musta'mal, kalau terjemah bahasa, air yang diguna pakai lah, air yang telah digunakan. Jadi bila kata dari sudut bahasa air yang telah digunakan untuk apa? Jadi tak cukup sekadar sebut air musta'mal, mesti dia ada huraian dia. Kalau dari sudut bahasa musta'mal, digunalah. Ista'mala yasta'milu isti'malan wa huwa musta'milun wa dzaka musta'malun. Air yang telah digunakan. Musta'mil tu orang yang guna tu. Jadi kita dah guna untuk apa? Sekali akan datang. Jadi air yang ketiga nama air musta'mal, namanya nama air. Iaitu air musta'mal ialah air yang kurang daripada 2 qullah. Jadi qullah ni, dhabit qullah atau 2 qullah ni,
Dalam bahasa kitab fiqh, kalau kurang 2 qullah dia panggil air sedikit, kalau lebih 2 qullah dia panggil air banyak. Itu untuk bab air sahaja. Jangan fikir dalam bab puasa. Kalau bab puasa tak boleh. Bab puasa tu sedikit dia sedikit lain, banyak tu banyak lain. Ni yang dalam kitab kita 2 qullah sedikit ni kurang 2 qullah. Dobik dia lebih kurang daripada 230 liter. Tu 2 qullah, kurang 2 qullah tu. Dobik liter pun khilaf juga. Kita ambil mudahlah, senang cerita 230 liter. Jadi kalau atas 230 liter dia panggil 2 qullah lebih. Kalau bawah dia panggil kurang. Maka kurang dengan lebih ni kita kena ambil faham, tahu sungguh, supaya lagi kita akan hukum dia ni musta'mal ke, dia ni mutanajis ke, atau kekal suci. Jadi air ni kurang daripada 2 qullah, maknanya kurang daripada 230 liter. Maknanya dia bukan perbahasan atas daripada 230 liter. Air tu air musta'mal mesti dia kurang. Maknanya kalau lebih 2 qullah tidak akan jadi musta'mal. Okay. Yang tercerai daripada anggota yang fardu. Anggota yang fardu pada basuh. Yang bercerai yakni yang pisah. Bukan cerai tu mana ada cerai ada sambung kan. Cerai ni mana pisah lah. Pisah daripada anggota yang fardu pada basuh. Mana keluarnya ialah sunat pada basuh. Kalau sunat pada basuh tak panggil musta'mal. Dan juga kita faham kata bila kata cerai ni, makna kalau masih ada dalam anggota, masih beralir dalam anggota, tak musta'mal lagi. Lepas dia jatuh ya, musta'mal tu. Lepas dia menitih ya, air menitih musta'mal tu. Okey. Jadi kalau masih lagi ada dalam badan, masih lagi berjalan, beralir dalam badan ni, di atas anggota kita, tak musta'mal lagi. Lepas tu kita ngalir air tu, kita boleh gosok-gosok selagi dia tak angkat tangan ataupun selagi tidak menitih tu, dia tak musta'mal lagi lah. Jadi air yang berpisah, yang bercerai daripada anggota yang fardu, maka keluarlah basuhan yang sunat. Maka basuhan yang sunat tidak menjadi musta'mal. Sehari pun dia akan hurailah. Yang kemudian, basuh tu yang kemudian niat ni selepas daripada berniat mengangkatkan hadas. Ada kait lagi. Jadi bukan setakat basuh hak fardu, tapi kait syarat atau musta'mal ni dia basuh hak fardu serta niat. Mana kalau dia tidak ada niat, dia tak jadi musta'mal lagi. Dia basuh, dia contohnya dia junub ataupun dia itu batal air sembahyang, dia pun basuh muka dia, tapi basuh muka dia ataupun tangan dia tu tak niat lagi, maka tak jadi musta'mal. Biarlah basuh lagu mana pun sampai kotor sekali pun, adakah dikira musta'mal? Tak kira musta'mal lagi, sebab dia tidak niat lagi, tidak diiktibarkan oleh syarak lagi sebagai basuhan fardu yang mengangkatkan hadas. Jadi makna kalau dia sudah niat, contoh dia basuh muka tak niat lagi, tak niat. Sampai sini baru niat. Sini baru dikira basuh fardu. Hak atas ni yang tak niat lagi ni, dia kena patah balik semula. Patah balik semula supaya basuhan fardu serta niat itu berlaku. Tadi yang dia basuh atas ni tak niat lagi, jadi masih dikira basuhan biasa. Biasa. Sampai kat sini dia niat. Sehari dia kena angkat balik. Untuk ratakan seluruh muka, untuk satu basuh. Ala kulihannya itu kesimpulannya ialah dia mesti niat angkat hadas. Jadi hadas ni pun ada dua, hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil sekali akan dibahas juga. Hadas besar pun akan dibahaskan nanti dalam bab mandi. Hadas kecil dalam bab wuduk. Tu belum lagi. Jadi nak faham bab air dulu. Kemudian kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, bila kata hadas dia buat umum, sama ada hadas itu kecil atau besar. Jadi kita dah kata dah minggu lepas bahawasanya ulama khilaf lah, hadas ni ada dua ke tiga. Yang masyhurnya dalam kitab-kitab jauh ini dua lah, hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil ni makna kalau perlu melakukan perkara-perkara yang membatalkan wuduk, maka diwajibkan wuduk kalau nak sembahyang. Tu hadas kecil.
Kalau hadas besar ni, tu keluar air mani lah, berjunuk lah, haid nifas kau, dia sekali bakul. Tu kalau atas pandangan 2 hadas. Kalau yang kata 3 hadas, maka dibezakan hadas pertengahan dengan hadas yang besar. Hadas besar tu haid nifas, suci daripada haid nifas, dan hadas pertengahan tu junub, keluar air mani dan sebagainya. Sebab apa ada pertengahan kecil dan besar? Kerana larangan pada hadas kecil sikit, larangan pada hadas pertengahan sederhana, larangan pada hadas besar banyak. Itu pun akan kita lalu nanti apakah larangan-larangannya. Ni nak faham bab air. Maka tiada jadi musta'mal. Ni dia nak hurai satu-satu, seko-seko. Bila faham dah tadi air musta'mal tu apa, dia nak hurai lah. Maka tiada jadi musta'mal jika ada air itu 2 qullah. Mana apa? Contoh kalau kita pakai air musta'mal, air musta'mal dalam satu baku, yang mana 200 liter kita kata. 200 liter kita kata tadi kurang 2 qullah. Bakul yang kedua pun 200 liter. Juga air musta'mal dah. Ada orang guna dah contohnya. Untuk mandi kau, dia terjun dalam tu mandi contoh. Jadi kalau dua-dua ni kita gabung jadi dah lebih 2 qullah. Jadi lebih 2 qullah. Maka bila kita gabung dia jadi air suci menyucikan. Maka kita boleh ambil wuduk dan boleh mandi angkat hadas dengan menggunakan gabungan 2 air musta'mal, 2 bakul tu yang lebih daripada 2 qullah. Sebab air musta'mal itu mesti kurang 2 qullah. Makna tidak akan menjadi musta'mal kalau lebih 2 qullah. Jadi kalau kita gabung semua air musta'mal jadi lebih 2 qullah. Suci menyucikan, boleh ambil wudu, boleh dia itu mandi junub dan sebagainya. Tu 2 qullah. Dan tiada mengapa jika bercerai pada anggota yang sunat, seperti air yang tercerai pada basuh 2 pergelangan tangan. Jadi dia kata tadi basuhan hak fardu, keluar hak sunat. Contoh dia bagi basuh tangan. Basuh tangan mana ni? Ketika wuduk lah. Bukan ketika junub ni, ketika wuduk. Kalau junub dia fardu lah, sebab seluruh anggota. Kita sebelum kita basuh muka, kita disunatkan untuk basuh tangan. Basuh gini tangan, basuh. Ini cara menjelak untuk basuh tangan dalam kitab I'anatul Talibin hari ni. Basuh. Air itu musta'mal tak? Tidak musta'mal sebab dia bukan basuhan fardu. Ini atas pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i. Walaupun dalam pandangan kedua ada yang kata musta'mal juga kerana dia basuhan ibadat. Maka dia pun kira musta'mal satu baku. Tapi itu bukan pandangan mu'tamad. Itu pandangan mu'tamadnya ialah dia tak jadi musta'mal. Dia hanya tak jadi musta'mal. Benda sunat mana? Kalau contoh kita basuhan sunat kita tadah balik, kita nak basuh hak fardu boleh. Sebab tak jadi musta'mal lagi. Tu contoh dia bagi basuh tangan. Kemudian kata mu'allif, dan air yang diperbuat berkumur-kumur. Berkumur-kumur dia panggil bahasa Arab madah. Jadi berkumur-kumur ni nanti dalam kitab wuduk kita akan bincang. Wuduk ni kumur tu pahala lain, keluarkan kumuran tu pun pahala lain. Kalau kita kumur kumur ni pula tak syarat menggelegak ataupun dia panggil mubalaghah. Guru tak syarat tu. Semata-mata masuk air dalam mulut madah lah tu. Berkumur lah tu. Tu satu. Lepas tu kita mubalaghah pula guru selain pada orang puasa. Kalau orang puasa tak boleh tuntut syarat untuk mubalaghah. Nanti sekali kat bulan puasa ni tak boleh lah. Waktu siang hari tu kita kumur nak ambil wuduk tu guru mubalaghah tak boleh. Tak dituntut syarat. Kalau tertelah batal. Jadi mubalaghah satu. Ataupun kita itu yang kedua. Yang ketiganya kita keluarkan semula apa yang kita kumur. Tapi kalau kita telah boleh tak? Boleh, tak masalah. Cuma tak ada lah pahala kumur keluar kumuran air tu. Dia 3 benda tu. Masuk air semata-mata, kumur mubalaghah bagi yang tidak puasa, dan mengeluarkan air. 3 benda di situ. Hak tu musta'mal, tak musta'mal. Sebab apa? Sebab dia basuhan sunat. Jadi kalau kita tak ada perasaan tak gamak, kita bolehlah cuih balik dalam timba tu, ambil itu basuh tangan pula. Boleh, tak ada masalah. Dia tidak jadi musta'mal. Dia masih lagi suci menyucikan. Yang naknya ialah basuhan fardu saja. Cuma dalam kitab kita ni dia hanya kata air musta'mal tadi tu, mana tadi?
Air mustakmal tu untuk seolah-olah macam untuk hadas je. Sebenarnya ada satu lagi, iaitu bekas basuhan najis. Dia tak letak sini. Bekas basuhan najis pun mustakmal juga dengan syarat. Dengan syarat air basuhan tersebut hilang bau, hilang rasa, hilang warna. Air bekas basuhan najis dia panggil mustakmal. Tu. Tapi kalau air tersebut masih ada warna-warna najis, najis lah. Contoh kita nak basuh air kencing budak dekat tepi jalan, contoh. Dia kencing tak tahu pasal. Kita pun basuh guna pancut, guna paip. Guna paip ke guna air paip lah. Kita tembak tu. Jadi air tu kalau warna kuning, tu najis tu. Sampai bersih, contohnya sampai bersih licin, sampai tak ada warna kuning, tak ada bau dia, tak ada rasa dia, apa pun tak ada, putih elok, dia panggil air tu air mustakmal. Air ghasalah, dalam bahasa Arab panggil ghasalah. Ghasalah ni air basuhan lah. Air basuhan najis. Jadi air basuhan najis selepas suci najis, hilang bau, rasa dan warna, itu air mustakmal. Kalau masih lagi ada sifat-sifat najis, air tersebut turut najis. Tu dia tak letak dalam kitab kita ni. Mungkin dia tu sebab apa? Sebab lepas ni nak bincang pasal wuduk dan mandi, mungkin dia bataskan hak situ je lah. Itu pun dimasuk kategori air mustakmal. Kemudian kata mu'alif rahimahullahu ta'ala tadi, seperti kumur-kumur, atau air yang tercerai pada anggota fardu pada basuh yang sunat. Tadi dia kata air yang mana tadi? Bercerai pada anggota yang sunat, seperti air yang tercerai pada basuh dua pergelangan. Satu. Atau yang tercerai pada anggota yang fardu pada basuh yang sunat. Anggota yang fardu, contoh fardu wudu. Fardu wudu, basuh muka, basuh kaki, basuh tangan. Itu wajib. Tapi basuhan yang sunat, iaitu basuhan yang kali kedua, basuhan kali ketiga. Seperti air yang mendua dan yang meniga. Air yang mendua dan meniga-niga basuh anggota seorang yang fardu. Sini kalau kita boleh tasbih tu, fardu wudu lah biasanya. Jadi sunat 2 kali, sunat 3 kali. Sunatnya 3 kali lah. Kita basuh muka 3 kali, kita basuh tangan 3 kali, sapu pala 3 kali, basuh kaki 3 kali. Sunat meniga dia panggil. Begitu juga basuhan najis, sunat juga meniga. Tu sunat dalam bab wudu, nanti akan datang juga. Bahkan sunat meniga ni, bahkan tahap kumur sunat meniga. Istinsyak, masukkan air dalam hidung, sunat meniga. Kalau kita berpandangan atas, pandangan kata ada sapu tengkok yang bukan bid'ah, sapu tengkok pun 3. Semua 3 belakang. Hatta dibahaskan ulama, niat pun kena 3 kali ke. Niat pun 3 kali ke, baca doa pun 3 kali ke. Sampai tahap tu meniga tu. Tu akan datang dalam bab wudu, kita bahas panjang situlah. Sini bukan tempat dia. Tu. Habis. Kemudian kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, yang fardu, dan lagi pula tiada jadi mustakmal jika tercerai pada anggotanya seorang yang dahulu, yakni yang sebelum daripada berniat, seperti diselamkan tangan seorang ke dalam air yang sedikit sebelum ia seorang berniat. Contoh dia ada kolah, dia ada kolah, dia pun nak ambil tangan, nak berwuduk lah ni, ataupun nak mandi wajib. Jadi tak niat apa lagi, jadi tak mustakmal, tak ada niat lagi. Hatta dia terjun kali pun, dia pernah junub, dia nak mandi wajib tapi tak niat lagi, dia terjun dalam kolam yang kurang daripada 2 kolam pun, bangun lepas tu tak jadi mustakmal lagi. Sebab apa? Sebab tak niat lagi. Jadi pegang poin utamanya, kalau tak niat tak jadi mustakmal. Jadilah macam mana buat itu, tak jadi mustakmal. Walaupun kita dah bersih itu badan kali pun, tak jadi mustakmal sebab kita tidak niat lagi. Beza kalau dah niat, tu lain cerita lah. Beza kalau dah niat, itu lain cerita. Kita terjun dalam tu yang kurang 20, kita pun habis keluar, mustakmal lah itu. Itu kalau dah niat. Nanti akan datang dalam bab wudu pun sama juga. Nak basuh muka, kita ambil dengan tangan tu kena niat. Kena niat pula nak basuh tangan, contoh tu nak basuh tangan tu pun, nak ketika basuh muka tu kena niat
cedok dan sebagainya tu akan datang lambat wuduk supaya tak mau jadi musta'mal. Tu ada cara dia. Tu dia lambat wuduk belakang ni. Kemudian kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, maka tiada adalah jadi musta'mal segala air yang tersebut itu. Kira sendirilah segala tu berapa banyak, 3 ke 4. Habis air musta'mal selesai. Ni air yang terakhir pula. Dan keempatnya air najis. Sini ada muskil. Air najis ke air mutanajis? Kalau air najis tak ada bahas dah. Air najis tu air kencing tu, kencing boleh jadi suci boleh? Tak jadi suci dah. Biasanya ada pembahagian yang terakhir ialah air mutanajis. Air yang terkena najis kalau dalam bahasa Melayu. Sebab apa dia ada perbahasan air mutanajis? Tidak ada air najis kerana air mutanajis boleh suci. Air najis tak boleh suci. Jadi buat apa nak bincang? Tak ada faedah nak bincang. Buat apa air kencing boleh suci? Tak boleh suci dah. Kalau air kencing tu tak boleh suci dah, buatlah macam mana pun. Proseslah macam mana pun, air kencing tak boleh suci. Tapi kalau air yang terkena najis, hak tu ada bahasa ulama boleh sucikan. Sama ada sucikan tu dengan kurangkan air ke, dengan tambahkan air ke, dia jadi hilang bau, hilang rasa, hilang warna, suci. Bila kata suci, boleh ambil wuduk, boleh mandi wajib. Cuma gamak tak gamak je lah. Cuma gamak tak gamak saja. Bau, hancing ni, macam mana ni? Kita pun nak buang sayang, kita pun tambah air, tambah, hilang bau. Hilang bau, hilang rasa, hilang warna, hilang habis. Jadi macam biasa. Boleh tak ada masalah, suci menyuci kan? Boleh. Cuma gamak tak gamak je lah. Itu dalam perbahasan air mutanajis. Jadi air mutanajis dengan air musta'mal boleh suci semula. Cuma air musta'mal mudah sikit. Air musta'mal ni dia bukan macam najis mutanajis tu, berubah rasa warna bau, tak ada. Dia memang itu dah. Cuma air tu tak dapat disuci, tak dapat menyucikan benda lain. Jadi cara dia ialah tambah air tu sampai 2 kulah, selesai. Kalau air mutanajis dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, dia ada macam-macam cara. Sama ada dia itu tambah air ke, kurangkan air ke, buatlah macam mana pun, asal hilang, selesai. Suci menyucikan lah. Lalu tak lalu tu lain cerita. Pekah bukan lalu tak lalu, dia kira rosah kedak je. Boleh tak? Boleh. Boleh. Tak lalu lantak hang. Air najis yakni air mutanajis, air yang kena najis, iaitu tiap-tiap air yang kurang daripada 2 kulah, syarat dia. Air, sebab tu air mutanajis nak jadi suci semula dia kena lebih 2 kulah. Dia kena lebih 2 kulah tu. Sama ada kita kurangkan air dia ataupun lebihkan air dia, nak jadi suci menyucikan juga. Kita air mutanajis ni mestilah kurang, sebab air yang mutanajis kalau lebih 2 kulah, dia ada bahasa detail tak. Dalam kitab Hidayatus Sibyan kita ada hurai itu silap sikit. Kita baru teringat macam tersilap cakap. Dalam kitab Al-Iqna' syarah kepada Mata Abi Syuja' tu, dalam satu kolah, kolah lah, bukan kulah, kolah. Dalam satu kolah tu, kalau dia tu 2 kulah lebih jatuh najis, maka najislah semua, bukan najis sebahagian. Yang najis sebahagian tu gini, contoh kulah tu ada 3 kulah. Kolah tu air dia 3 kulah ataupun 4 kulah, ataupun ke atas lagi, lantaklah. Tiba-tiba jatuh najis, berubah sebahagian sifat tu di tepi tu, di tepi kolah, di tepi air belah sana. Sini tak ada apa. Jadi kalau kita tengok air yang berubah jadi najis tu, kalau kita tolak air yang berubah jadi najis tu dengan kesemua air masih lagi 2 kulah, maka air yang tak terkena najis itu boleh lagi kita wudu. Situ yang boleh tu. Bukannya air 2 kulah cukup jatuh najis, berubah bau, boleh ambil hak yang tak kena, bukan itu. Yang boleh ambil itu ialah kalau contoh 3 kulah ataupun 4 kulah ataupun ke atas, batu jatuh najis, berubah kat sana, kolah sana. Lepas tu kita tolak
air yang kat sana dengan keseluruhan masih lagi tak 2 kulah, masih lagi 2 kulah. Bahagian yang tak kena najis itu kita boleh wuduk, kita boleh mandi lagi. Adakah syarat kena jauh daripada najis? Tak syarat. Walaupun dekat-dekat sekalipun tak ada masalah, asalkan air yang kita ambil itu tidak najis yang disebabkan jatuh najis tadi. Itulah al-qina' lah. Baru teringat sebab ada orang tanya itu. Ustaz tanya, dia ngajar qina'. Tanya kita tak ngajar qina'. Parok kata. Kata saya tengok Bijirmi cakap apa kata. Parok Ustaz Bijirmi, aku juga kena jawab. Tu yang ingat tu. Yang 2 kulah tu, itu yang 2 kulah yang boleh pakai tu ialah bukan 2 kulah saja, 3 kulah dan ke atas contohnya. Dia buat contohlah 3 kulah dan ke 4 kulah. Lepas tu yang belah sini itu kena najis. Lepas tu bakinya masih 2 kulah yang tak kena najis. Ya, masih 2 kulah. Boleh pakai lagi hak yang bahagian suci sahajalah. Yang bahagian najis tak boleh lah. Kemudian kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, najis tu apabila jatuh, yang jadi najis 2 kulah tu apabila jatuh najis ke dalamnya, ke dalam air. Jatuh ni jatuh lah. Najis lah, najis. Ain najis masuk, boom, jatuh. Babi ke masuk ke, kencing ke, ikut lah. Babi terjun, berdebung. Air kurang 2 kulah, habis najis tu. Kemudian maka najislah air itu. Najislah. Ini bila kena najis jadi najis lah itu. Air itu jadi mutanajis, air yang terkena najis. Bukan air itu najis dah, air itu asal suci. Datang najis kemudian baru jadi najis. Jadinya air mutanajis, air yang terkena najis. Maka najis air noktah. Dan jika ada air itu 2 kulah atau lebih, maka jatuh ke dalamnya, ke dalam air 2 kulah atau lebih itu najis, maka berubah air itu, maka najislah air air itu. Jadi 2 kulah, ada 2 kulah air, ataupun 3 kulah contohnya, ataupun 3 kulah. Jatuh najis pada bong. Jatuh najis. Semua najis. Tapi kalau 2 kulah air yang najis, daripada 3 kulah tu jatuh yang najis tu 2 kulah yang najis. 1 kulah tu tak najis, najis juga. Sebab apa? Sebab syarat nak bagi tak mau najis yang selain daripada air terkena najis tu, mesti syarat dia air tak kena najis tu 2 kulah juga. Jadi kalau 3 kulah jatuh air menyebabkan 2 kulah air berubah, 1 kulah yang tak berubah, tak boleh juga. Sebab syarat nak bolehnya ialah kena 2 kulah yang tak kena najis tu. Contoh kalau 4 kulah, 2 kulah kena najis, 2 kulah lagi masih suci, 2 kulah ni boleh ambil wudu. Tu habis. Kemudian kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, najislah ia. Dan jika tiada, yakni tiada berubah, maka tiadalah najis. Masuk najis lebih 2 kulah. Bau tidak tukar, rasa tak tukar, warna tak tukar, suci lah. Sebab apa? Sebab air lebih daripada 2 kulah. Air lebih daripada 2 kulah ni air dia kuat. Bukan air dia dhaif, air dia kuat. Bermula murad ni perkara yang nak dikehendaki daripada berubah itu, iaitu berubah rasanya air, atau baunya air, atau warnanya air juus. Yakni sahaja 3 ni bukan 3 ni kena ada, salah satu je. Bau, rasa, warna, salah satu je berubah, hasil daripada jatuh najis ke dalam air 2 kulah, najis. Beza kalau air kurang 2 kulah. Air kurang 2 kulah jatuh najis, automatik lah najis lalu, tanpa dia itu tukar bau, rasa ataupun warna. Walaupun tak tukar bau, tak tukar rasa, tak tukar warna, tapi semata-mata jatuh najis, dia kurang 2 kulah, najis lah berlaku. Kemudian kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, jadi air kalau najis itu masih ada bau, rasa dan warna, dia panggil najis aini. Najis ada ain lagi. Ain apa? Bau, rasa, warna. Kita bersih aini tu, najis aini, bau, rasa, warna tu, tubik namanya hukum najis hukmi. Najis pada hukum.
Ain tak nampak dah. Nampak macam bersih kapet tu, tapi sebenarnya tu pernah tahi kucing tu. Cuma sekarang ni tak nampak, bau hilang, rasa hilang, semua hilang, tapi kapet tu tak pernah basuh lagi. Kapet tu najis hukmi. Najis hukmi mudah daripada najis air ni. Najis hukmi letak air, letak air, letak air. Dia panggil letak air. Dia panggil kalau kita lama air yang mengalir. Ni jaga-jaga ni. Ni banyak orang silap faham. Air mengalir tu dia ingat kena mengalir tembok tu, tembok sampai masuk parit mengalir tu. Parak itu. Dah air mengalir tu, air itu mengalir lah, bukan suruh mengalir sampai ke sana dah. Air itu mengalir, makna dia tu bukan calitan air, dia mesti mengalir. Jadi memandak kita letak, contoh kita ambil bakul apa benda, timba ke, kita panggil timba, sini panggil apa? Cedok tu, gayung. Kita ambil gayung tu, kita letak air tu kodah hak kena najis je lah. Tak yalah satu kena najis situ basuh satu ni mampus itu. Kena najis itu basuh situ dah lah. Tak yalah basuh satu surau ni. Jadi basuh tempat yang betul-betul. Kalau najis banyak ni, okey, dah hilang air dah. Warna tak ada, rasa tak ada, bau tak ada. Kita pun letak air lebih daripada ni dah. Sudah, selesai. Lepas tu kita cek, bau tak ada juga, rasa tak ada juga, warna tak ada juga. Suci, selesai. Air tu air mustamal, selesai. Bukannya mengalir kena tembok air. Kena ambil air pahit. Banyak orang silap. Senang ceritanya kalau kita gusi darah, kita kumur kau, kita tembok pahit. Kita kumur lah. Dah kenapa kumur? Kumur tu tak mengalir. Kalau kita nak kata tak mengalir lah, tu maksud dia mengalir lah tu kumur tu. Mana air tu mengalir. Kita tak tembok air pahit nak selesai. Tembok. Apa? Sebab nak cuci najis. Kan cuci najis tu mulut tu. Air kalau gusip darah najis. Jadi nak cuci. Ada kita tembok air pahit, kan kita kumur ya. Kumur keluar air merah. Air merah tu air mutanajis. Kumur lagi, kumur merah lagi, air mutanajis. Kumur lagi sampai putih, air tu selesai dah, jadi mustakmal. Mulut kita pun bersih, suci je. Tak payah tembok dengan baik itu. Sebab apa tembok dengan baik? Sebab air kena mengalir. Jenuh tu. Jadi ni pun payah juga. Benda ni nampak senang tapi payah. Mungkin sebagai orang payah, sebagai orang senang. Tu maksud air mengalir. Bukan air mengalir tu kena mengalir sungguh. Senang. Lepas ni nak cuci najis gini je, senang je. Siapa ada susah. Kalau kapek secubit tu kena tahi kucing, basuh tu dah lah. Basuh tu je, tak payah basuh satu kapek ni. Bagus. Ni kalau tak tahu ni, kita hasyiah yang Anatul Talibin kata siapa-siapa yang tak mengaji bab ni mudah nak was-was oleh syaitan. Mula lagi, aku masuk surau ni takut-takut ada. Memang takut ada, mampu gitu. Takut-takut ada bekas tik kucing ni. Duk main takut-takut gitu masalah. Dia tak belajar. Ni ada was-was teruk. Ada banyak orang kita jumpa was-was teruk. Hak was-was teruk ni kadang pengajian Islam pula tu. Was-was teruk aku tak tahu. Ngaji pok tau. Sampai was-was teruk. Kita ni dah niat mayang dah tapi berasa tak niat. Habis aku tak boleh tolong. Dah niat dah tapi berasa tak niat, aku tak boleh tolong. Api berubat mana-mana. Lah kita yang Anatul Talibin kata dia nukis Syekh apa lah. Itu juga dikabarkan Syekh tu, Syekh saya dah niat dah mayang tapi berasa tak niat. Ketahuilah kamu tak wajib semayang kerana kamu telah gila. Dia syok sampai tak tahu. Dia niat dah tapi aku berasa tak niat. Pelik. Dia niat tapi berasa tak niat. Lepas tu nak berasa niat je mana? Dia kata hang ni tak wajib semayang dah. Dia fatwa begitu. Orang terkejut. Kau mana Syekh fatwa tak wajib semayang? Sebab orang gila dah ni. Orang gila tak wajib semayang. Dia bawa malhadis ya. Rufi'al qalam an thalath. Tahu dah. Dia ni gila. Ni bayar ngaji ni pak suci ni. Habis kata musannif rahimahullahu taala. Tu maka najislah air itu. Air itu air mana? Air yang terkena, yang berubah salah satu sifat tu lah, rasa, warna ataupun bau. Dan adalah kurang air yang dua pula itu jika disifatkan pada bejana yang 4 persegi. Dia bejana ni ada banyak pula. Sini dia sebut 4 segi je.
4 segi contoh bola tu 4 segi, 4 persegi, 3D lah, 3D. 4 persegi tu 3D tu, bukan 2D. 3D, 3 dimensional shape. Zaman matematik tu. Kalau 4 segi, hendaklah adalah tiap-tiap persegi itu sehasta 6 jari. Sehasta 6 jari. Sehasta 6 jari ni lebih kurang 60 cm. Dia adalah 60 point sekian-sekian cm. Lebih kurang lah 60 cm tu. Mana 60 cm tu 60 cm panjang, 60 cm dalam, 60 cm lebar. Tu 2 kulah lah. Tu 2 kulah. Jadi kalau hak yang kolah tu lebih daripada 2 kulah lah. Ni lebih daripada 60 cm lah tu. 60 cm tu sikit je. Tak sampai 1 meter. Kalau pergi ke IPG atau rakit tu, surau tu, dia ada dia macam kolah tu. Tu dia tulis tu air 2 kulah, kiraan air 2 kulah, dia tunjuk bawah tu bekas telaga, macam telaga macam kolah tu. Tu betul-betul cukup 2 kulah. Kecil je. 2 kulah ni sikit sangat. Taklah sikit sangat, sikit lah tengok kita. Dalamnya sehasta 6 jari, dalam tu lah, dalam umuk. Kalau dalam bahasa Arab panggil umuk, dalam. Dan luasnya pada tiap-tiap satu persegi itu. Jadi panjang lebar dalam 60 cm lebih kurang. Kalau yang bobit hak lama ni sehasta 6 jari. Tu sehasta 6 jari cara orang dulu kira. Sekarang lebih kurang 60 cm. Habis tu berkenaan air mutanajis. Habis dah air besar. Kemudian faslun. Okey, satu lagi kalau kita contoh basuh, contoh darah. Orang pernah tanya lah. Darah haid tu jatuh kat kapek. Jatuh kat kapek, lepas tu dia hilangkan air dia. Dia hilangkan air dia, bekas darah dia. Lepas tu warna merah tu. Basuh-basuh ada lagi kesan warna merah. Kesan tu dimaafkan. Kesan warna merah yang masih baki itu dimaafkan. Kerana itu bukan ain, tu athar saja. Tu kesan daripada najis jatuh situ. Tu dikira sebagai suci, dimaafkan, tidaklah masalah. Jangan pergi korek-korek. Tu masalah. Aku merasa tak habis, tak cuci lagi. Main gitu tu, kena belajar. Satu lagi bab apa orang tanya? Satu lagi bab wuduk. Bab wuduk, antara syarat sah wuduknya ialah tidak ada penghalang yang boleh menghalang air sampai di anggota badan. Lepas tu seorang tu, contoh pergi mengundi baru ni, ada lagi tanya, macam mana ni saya dah ni korek apa semua ni. Pakai korek. Ada yang jenis inai, pakai inai, orang perempuan pakai inai. Dia kikir jari. Astagfirullah. Dia kata pakai inai tu dah melekat dekat jari ke atau masih ada jirim dia. Kalau jirim dalam Fathul Mu'in sebut, sekira-kira kalau kita kikir tu keluar jiring lah lagi. Jiring tu zat-zat inai tu, tu makna tu kena korek lah tu. Tapi kalau korek tu tak ada apa dah, dia sebati dah dengan jari tu, dah melekat dah warna inai tu di jari tu, tak ada apa. Yang kalau contoh inai awal-awal yang tebal tu, tu memanglah tak boleh lah. Tu memang berjirim dah, tu kena buang lah kalau nak habis sembahyang tu. Ni dah ketiga kesan dah, kesan warna. Sekira-kira kalau kita korek kau tak keluar inai tu, tu sah lah, tak ada apa. Ni bab-bab ni jangan main-main. Tak kena tak apalah, kalau kena siap. Habis faslun ay hadza faslun. Ini satu fasa. Pada menyatakan qada hajat, qada tunai lah. Qada hajat ni tunai hajat. Tunai hajat ni boleh tunai hajat dua. Qada hajat sini qada hajat dua, iaitu kencing dan berak. Kencing dan berak. Setengah guru kalau dia tak panggil, dia tak bagi panggil kencing berak, dia panggil buang air besar, buang air kecil. Tak apalah. Ikut dia lah. Ini kencing berak qada hajat. Sebab qada hajat ni ada banyak. Jadi hak ni untuk kencing berak sahaja. Qada hajat ni macam-macam. Qada hajat makan minum, qada hajat juga. Ketut pun qada hajat juga. Cimok pun qada hajat juga. Jadi qada hajat sini untuk apa? Berak kencing. Tu. Bermula hukum qada hajat itu 3 perkara. Pertama sunat, dan kedua makruh, dan ketiga haram. Yang ni ada kalanya qada hajat itu ada benda sunat, ada benda makruh, ada benda haram. Okey.
Dia pun hurai satu-satu. Maka qada hajat yang sunat itu 10 perkara. Pertama, hendak, yakni sunat memakai sunat memakai, kalau kita lah cerpu. Kalau kita robek sinilah cerpu. Cerpu tu selipar atau alas kaki. Kalau bahasa apa tu tak tahu, bahasa Melayu apa tu. Cerpu selipar atau alas kaki. Sunat pakai, sunat. Sunat pakai sebab apa? Supaya nak elok daripada pijak najis lah. Kita kecil berak tu kat tandah tu contohnya, takut ada najis. Bila dia sebut tutup ni, dia ada bagi keduanya, menutup kepalanya, kepala seorang, satu. Tutup kepala dengan apa? Boleh dengan kain, boleh dengan kepiah, boleh belaka. Boleh dengan kepiah, boleh dengan kain, boleh, tak ada masalah. Asal tutup lah. Yang kalau lagi taklim tak silapnya, dia tutup dengan kain, suruh tutup dengan kain, bukan kepiah, tutup dengan kain. Jadi bila kata tutup ni, ada benda sunat yang perlu ditutup juga. Antaranya ialah sunat untuk menutup benda yang kita bawa, yang mana benda tu ada ismul a'zam. Ada ismul a'zam, iaitu apa dia? Nama Allah, nama malaikat, nama Rasul. 3 nama yang dimuliakan lah. Ismul a'zam, ismul a'zam tu asalnya nama Allah. Lepas tu hak lain, nama Rasul, nama malaikat tu kias, atas jalan kias. Tapi kalau menyebabkan kita bawa itu jadi najis, benda yang ada ismul a'zam tu, ada nama mulia, nama malaikat, nama Muhammad, nama Nabi, nama Allah tu, haram. Sunat tutup. Tutup tu lantak lah. Tutup dengan apa? Dapatkan dalam kitab Asyar Bijirmi sebut, kalau menyebabkan, contoh ada ismul a'zam tu di cincin, menyebabkan kalau dia pakai cincin dalam masuk tandas tu, dia akan menajiskan dia, wajib cabut. Wajib cabut. Kerana menajiskan nama-nama mulia tu, hukum dia ialah haram. Kalau buat masuk saja tak menajiskan, makruh. Ini sunat tutup. Jadi contoh lagi kita pakai cincin, contoh ada Muhammad, kita pun malas nak cabut, kita masuk dalam mulut, contohnya kita telan dah. Telan habis jadi pasal pula. Kalau kita tak ada tempat tutup apa tu, masuk dalam mulut, contoh tu. Itu masuk mulut, tutup, sunat tutup. Kalau tak tutup, kita bawa gitu je, makruh. Kalau menajiskan nama-nama tu, haram. Jadi timbul persoalan. Okey, sebelum persoalan tu, jadi kalau kita nama tersebut, contoh Muhammad, kalau Muhammad tu nama Nabi, dikosakkan tulis tu nama Nabi, jadi makruh lah bawa. Tapi kalau Muhammad tu name tag nama kita, tak apa lah. Tak payah nak tutup pula. Nak cabut name tag apa? Sebab nama aku Muhammad, sama dengan Nabi. Bukan, dia kosak tulis. Kalau kosak tulis tu Muhammad Nabi tu, tak boleh lah, makruh. Kalau Muhammad tu Muhammad kita, tak apa, pakai pi lah, masuk tandas pun. Okey, satu. Timbul soalan. Timbul soalan. Kalau dia tu dilahirkan, tangan kiri dia itu ada tulis nama Allah. Lagu mana? Lagu mana? Takkan nak potong tangan. Lagu mana kalau dia tu dicipta ke Allah Ta'ala dalam keadaan tangan kiri itu ada tulis nama Allah Ta'ala, ataupun nama Allah Ta'ala lah, senang cerita, nama Allah Ta'ala, Allah. Lepas tu nak basuh berak tu macam mana, dengan tangan kiri ke tangan kanan? Kata Syekh Ramli rahimahullahu ta'ala, ada tafsir dia. Kalau dia tidak menajiskan, kalau dia guna tangan kiri untuk cuci najis itu tidak menajiskan kalimah Allah tersebut, maka boleh pilih sama ada nak cuci tangan kiri atau tangan kanan. Boleh pilih. Kalau sampai tahap menajiskan Ismullah Al-Azam itu, nama Allah itu yang terletak dan dijadikan di tangan kiri itu, maka haram dia guna tangan kiri, kena guna tangan kanan. Bahkan Syekh Ali Syubra Malisi rahimahullah ta'ala sebut, bahkan itu wajib dia guna tangan kanan. Kalau boleh menajiskan tangan kiri dia dengan najis bila dia sentuh di kalimah Allah tersebut di tangan kiri dia. Kemudian kembali ulama mutaakhiri, Syekh Bijirmi kritik pula. La'alla sawabnya sunnah. Bukan wajib tangan kanan kalau menajiskan, sunnah. Sebab apa? Dia taswirkan. Dah kalau dua-dua tangan ada Allah Ta'ala, ada nama Allah, jangan. Tadi kata kiri saja. Kalau kiri saja tangan nama Allah, okeylah, tak apalah, boleh pilih. Kalau menajiskan, boleh kanan. Okey, kalau
sekarang ni ada dua tangan ni Allah lagu mana? Jadi kalau kita katakan, Syekh Bijirmi kata, kalau kita katakan orang yang lahirnya ada Allah kat tangan kiri, tangan kanan tak ada, kita kata wajib tangan kanan, itu sudah memberikan keberatan pada dia, masyaqqah. Maka dia kata la'alla sawabnya pandangan Syekh Ali Syubra Malaysia yang mengatakan wajib untuk cucikan tangan kanan najis tersebut, la'alla sawabnya ialah sunat bukan wajib. Sebab apa? Dia buat mari masalah, kalau dua-dua tangan tu ada nama Allah lagi mana? Takkan nak basuh dengan lapik kain, dia kata. Basuh dengan lapik kain itu masyaqqah, memayahkan orang tu. Maka dia boleh sunat untuk basuh tangan kanan, tak ada masalah, bukan wajib. Itu kata Syekh Ali Syubra Malaysia, Syekh Bijirmi. Pandangan Syekh Ali Syubra Malaysia dalam kitab Riyatul Mu'taz tu, kebanyakannya dikritik oleh Syekh Bijirmi lah. Kalau baca kitab Syekh Bijirmi alai kenal, banyak sungguh dia kritik Syekh Ali. Tak apa, orang sama dia. Kalau kita lain dah. Tu bab tutup kepala ataupun tutup pakai selipar ataupun tutup kepala ataupun tutup benda-benda yang ada ismullah ataupun benda-benda yang agung, nama Allah, nama malaikat ataupun nama Rasul. Kemudian ketiganya menghadirkan air ataupun batu atau barang sebagainya, dengan makna menghadirkan, membawa datang alat istinja lah, supaya kita tak terkejut. Tengah-tengah berak, habis berak, Allah tak ada air, kita tak ambil batu, sudah. Jadi pastikan air tu ada, batu tu ada sebelum kita nak istinja ataupun sebelum kita nak berak kencing. Tu sunat. Keempatnya mendahulukan kaki kiri tatkala masuk ke dalam jamban. Maka kelimanya mendahulukan kaki kanan tatkala keluar daripada jamban. Okey. Jadi sekarang ni nak masuk tandah, kaki mana sunat? Kaki kiri. Sebab apa kaki kiri? Kerana kita nak masuk tempat kotor. Dia panggil istilah dia dalam kitab fiqh ma'wa al-jin. Tandah ni, tandah jamban ni ma'wa al-jin, tempat jin lah. Tempat jin. Sebab apa tempat jin? Dihurai detail lagi ulama. Sebab tempat jin, sebab apa? Sebab waktu kita tambah-tambah pula, dia itu suka kacau tempat kita duduk di jamban tu. Sebab apa? Sebab bila kalau orang tak baca doa, dia masuk. Dia tak baca doa, dia masuk dalam keadaan tak baca doa, maka dia, iblis ataupun syaitan ni akan duduk di jamban tempat anak Adam tu duduk. Tempat anak Adam tu duduk. Buat apa iblis duduk situ? Dia tengok farah dia. Dalam kitab fiqh sebut, dia tengok farah dia besar ke kecil. Sebab tu berhak tu besar ke kecil. Dan dia juga meniupkan was-was di celah tu. Batu kena baca doa tandah ni, doa masuk tandah ni. Penting supaya nak elok daripada terhijab daripada pandangan iblis dan syaitan kepada kita. Jadi syaitan melihat farah kita, syaitan meniupkan was-was, meniupkan was-was. Dan juga tempat ma'wa al-jin, iaitu jamban tu tempat untuk buka aurat. Maka sebab itu tempat yang tidak elok, maka kita disunatkan untuk masuk kaki kanan, kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Kemudian kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, tak kala keluar daripada jamban, jikalau qada hajat di padang sekalipun. Di padang ni sahra lah. Kalau kita Arabnya as-sahra, padang pasir, padang luah, padang lapang. As-sahra dia panggil. Jadi macam mana nak masuknya? Masuk tempat yang kita nak jadikan jamban tu lah. Bukannya masuk pada hujung sana, kaki kiri dah, kan. Ini contoh sahra belakang. Kita pun nak berak situ. Kita pun masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Bukan start daripada awal padang luah sana tu kita kiri dah, kan. Kemudian kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, keenamnya, dengan bertinggung seperti mendudukkan kaki kiri dan mendirikan kaki kanan, dengan menghantarkan segala anak jari kaki kiri pada bumi, serta meninggikan tapak kaki kiri. Ni cara duduk pula.
Okey, pertamanya dia kata sunat apa ni? Dengan bertinggung. Bertinggung lah. Okey. Pertamanya kalau dia bertinggung ni, sunat bertinggung ialah kalau dia nak buang najis cara duduk. Adapun kalau dia buang najis cara berdiri, sunatnya ialah mengangkangkan kaki saja. Kok mana berdiri? Mungkin sakit. Jangan lupa faham. Mana berdiri? Mungkin sakit kaki, tak nak duduk. Jadi macam mana dia nak buang tu? Dia kena kangkang kaki. Sunat untuk dia kangkang kaki. Okey, bagi kita hak normal ni, kita nak duduk. Duduk macam mana? Duduk tinggung pertama. Okey, kalau duduk tinggung ikut suka ke tak? Dia ada cara dia. Ni nak kena tunjuk cara ni. Kena seorang pegang kamera ni. Azan nak kena lah. Azan. Nampak tak? Tak siapa cepat ni? Nak tunjuk ni. Apa tadi? Bertinggung seperti menudukkan kaki kiri dan mendirikan kaki kanan. Cepat lah. Allah. Kita nak tunjuk sini. Bodoh. Cepat lah. Okey. Aduh, kena buat demonstrasi pula. Buat macam mana? Hujan ni. Apa tadi? Tinggal seperti mendudukkan kaki kiri. Mana kiri? Ni lah. Dan mendirikan kaki kanan. Mendirikan mana menegakkan. Gini. Okey. Dengan menghantarkan segala anak jari kaki kiri pada bumi. Kaki kiri ni. Ni letak sini. Okey. Tapi tak duduk sini lah. Dia kaki gini satu-satu. Jadi anak kaki jari letak di bumi. Letak tanah ni. Lepas tu serta meninggikan tapaknya. Meninggikan tapaknya tapak kaki kiri. Tinggikan. Jadi dia akan duduk gini. Gitu. Dia akan duduk begini. Cara bertinggung tu. Jadi kau bertinggung gini. Kalau kita gini lalu, dia gini. Dia tinggikan tapak kaki tu dan dia akan duduk begini. Apa fungsi dia? Fungsi dia ialah untuk senang mengeluarkan najis. Habis dah, sudah tu. Fungsi dia ialah untuk senang mengeluarkan najis. Najis apa? Sama ada kencing ataupun berak. Terang. Kalau kencing dia lebih melawaskan kencing. Kalau berak lebih senang tanpa buasi. Lebih senang untuk berak tanpa ada buasi. Okey, bila sebut pasal buasi ni, kita sebutlah sikit. Faham tu? Aduh, zam. Jadi apa tadi? Sebut pasal buasi ni. Jadi antara amalan untuk kita tu tidak buasi ataupun kurang buasirnya ialah dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin sebut sembahyang sunat subuh 2 rakaat, baca alam nasrah rakaat pertama, baca alam tarakah rakaat kedua. Itu antara dia. Itu disebut dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin, dinukilkan daripada kata Imam Al-Ghazali. Lepas tu bila kata alam nasrah, alam tarakah, itu timbul soalan pula. Dah Nabi SAW baca qul ya qul huwallah tu, dan Nabi SAW itu memendekkan sembahyang sunat subuh, lagu mana? Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, disunatkan untuk kita baca alam nasrah serta qul ya ayat kedua, rakaat pertama, alam tarakah dan qul huwallah rakaat kedua. Supaya apa? Supaya amalan Nabi kita buat, amalan ulama pun kita buat. Dia tak kata bid'ah lalu. Dia tak kata bid'ah lalu. Dia kata sunat gabung. Lepas tu timbul persoalan pula, dah kalau lama macam mana? Tak sunnah lah je tu. Sebab Nabi SAW sembahyang sunat subuh cepat. Dia kata, Hasyiah bin Jirmi jawab pula kata, yang kata lama ni kalau dia baca bacaan yang tidak warid, yang tidak dituntut oleh syarak, maka dipanggil panjang yang tidak sunnah lah.
Tapi kalau panjang tersebut disebabkan dia baca hak benda surah-surah yang warid, surah-surah yang dituntut oleh syarak, maka tak dipanggil sebagai sembahyang sunat subuh tersebut sebagai panjang yang tidak sunnah. Kalau ikut sunnah juga tu. Dia banyak kelebihan alam nasrah, alam tarakat. Kalau baca rakaat pertama, rakaat kedua tu. Antaranya elak musibah pada hari tu. Macam-macam lah. Tu dalam i'anatul talibin. Tu cara duduk tinggung. Dah kalau zaman duduk, duduk lah. Takkan tinggung pula. Patah kawan tu. Zaman duduk, kita pergi tinggung. Patah benda tu, boom. Selamat. Masuk hospital. Azam, jaga-jaga. Takut hang buat. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, ketujuhnya menjauhi daripada mata manusia. Sekira-kira jangan kedengaran suara najis yang keluar itu, dan jangan mencium baunya, bau najis. Okey, ni sunat untuk kita. Bila kita nak berak, nak kecil pula, kita kena jauh daripada orang. Sunat. Sekira-kira mana jauh tu? Sekira-kira orang tak pandang kita, dan sekira-kira orang tak dengar jatuhnya najis kita dan tak bau najis tersebut. Okey, kalau tak mampu nak buat lagu mana? Sunat bagi orang yang selain kita tu pergi jauh. Ada dua lah. Satu untuk kita, kalau kita boleh pergi jauh, sunat pergi jauh. Sekira-kira tak dengar orang bunyi tahi jatuh, tak dengar, tak bau busuk najis tu, dan tak tengok kita. Kalau kita tak mampu, orang tu sunat pergi jauh. Sebab dalam perbahasan waktu kita nak kecil berak ni, ada benda yang dipanggil sebagai satir, penutup. Itu kita kena tutup diri daripada pandangan manusia. Tutup diri itu berapa? Okey, paling kurang kalau kita istinja ataupun kalau kita buang air dalam keadaan duduk. Kalau kita buang air dalam keadaan duduk, maka lebih kurang tinggi benda tu ialah 2/3 hasta, dan jarak dia antara kita dengan tiang 2/3 hasta tu 3 hasta dan ke bawah. Tu paling kurang tu, bukan suruh buat gitu. Tu kalau nak cik berak duduk. Sebab dia nak tutup apa? Dia nak tutup antara pusat sampai ke 2 kaki tu, bawah tu. Jadi lebih kurang 2/3 hasta tinggi benda tu, dan dekat je tu tidak boleh lebih daripada 3 hasta. Okey, lagi dekat lagi bagus. Jadi tu dia panggil satir. Dia panggil apa? Dia panggil satir. Sunat buat gitu. Itu sunat. Okey, sunat satir ni bila? Sunat yang satir, sunat ada penutup ni bila? Pada 3 keadaan. Pertamanya ialah keadaan di mana tak ada orang. Tak ada orang, tak ada orang. Kita seorang dekat BTBR ni. Kita pun nak berak dekat ranah, malah lagi jambat. Aku nak try istinja. Contoh dia pun korek lubang. Tak ada orang, tak ada orang. Sunat pun satir, sunat pun satir. Sunat pun penutup tu yang kita kata tadi. Untuk elok pandangan orang walaupun tak ada orang. Okey, sunat satu. Yang kedua ialah ada orang tapi orang tu jaga pandangan. Warak. Ada kat PTBR ni 2 orang, tapi 2 orang ni kalau kita berak dia tak akan tengok. Tu pun sunat pun satir. Sunat pun satir. Yang ketiganya ialah kita berak kecil, tapi orang yang tengok tu orang yang halal tengok. Contoh isteri. Suami kecil berak, isteri halal tengok. Sunat pun satir, sunat juga pun satir. Tak wajib. Tapi selain daripada 3 keadaan ni, wajib. Mana? Iaitu orang tu tak jaga pandangan, dia tengok juga, sibuk nak tengok, dia kena wajib letak satir, letak penutup tu. Tu kalau berak luar lah. Kalau tandas ni tak ada apa dah. Bapa belajar bab gini, boleh jadi tak gini? Boleh jadi. Tu darurat. Baru nak cari kitab, tak ada dah. Zaman Dajjal, tak ada dah. Mana itu ngaji? Tak ada dah lepas tu. Zaman Dajjal, Wak Bekor sebut, Furuk Masail sebut dalam kitab Syekh Daud, waktu tu ada waktu sembahyang, waktu tu ada waktu bulan puasa, dalam keadaan siang belaka. Dia kan siang setahun. Sehari dia tu macam setahun. Siang setahun. Waktu tu ada sembahyang Isyak, ada. Maghrib ada. Asar ada. Subuh ada. Zuhur ada. Bulan Ramadan pun ada. Lepas tu macam mana? Ijtihad. Tu bab masuk waktu sama jugalah dalam bab basuh berak kecil ni. Kalau zaman tu tak ada air je mana? Kita kena istinja. Zaman tu tak ada tandas, contoh kena roboh habis belakang nak berak mana? Berak kat situ. Waktu kena mengaji bab satir ni supaya guna untuk kemudian hari. Sekarang tak ada apalah.
Kemudian kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, dan jangan mencium. Kedelapannya menutup diri daripada pelihatan segala mata. Ni sate tadi tu. Kedelapannya ialah menutup diri daripada penglihatan segala mata orang dengan suatu yang tinggi sekira-kira 16 jari. 16 jari ni 2/3 hasta lah yang tadi tu. Jikalau dengan kaki baju sekalipun, kaki baju ni makna kain, hujung kain. Walaupun dengan hujung kain sekalipun, asalkan dia tutup. Ni kitab Melayu kita ni. Kalau kitab Arab kita, dia buat sate tu, dia ibarat macam satu murtafi', satu benda yang ditinggikan. Tutup keliling tu lebih kurang 3 hasta dan ke bawah. Tinggi dia tu 2/3 hasta paling kurang. Lupa tadi 2/3 hasta tu untuk duduk. Jadi kalau dia tu diri je mana? Kalau dia kecim diri kena lebih lagi lah. Andai kata 2/3 hasta tu tak cukup untuk tutup aurat dia daripada pelihatan orang, wajib lebih lagi. Tu kata Syekh Al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Sebab dalam bab istinja ni, qada hajat ni, dia ada 3 tempat. Pertamanya tempat yang tidak disediakan untuk qada hajat, yang keduanya padang pasir ataupun tempat luas, yang ketiganya tempat yang disediakan qada hajat. Saya ada dalam bab makruh tu ada lah. Kita masuk gini. Pelihatan segala mata orang habis. Kesembilannya membaca tatkala, yakni sebelum. Tatkala dengan makna sebelum hendak masuk jamban. Iaitu baca bismillah, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sebelum masuk tandah. Jadi kalau kita tandah terbuka gini ni, sebelum masuk yang dululah, sebelum masuk luar tu koridor, sebelum masuk tu baca ni. Kalau jenis tandah terbuka banyak tu, bukan kena tunggu masuk dalam tu dah. Masuk situ, sebelum masuk yang tandah yang pintu utama tu baca doa dah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Al khubuth syaitan jantan, al khaba'ith syaitan dino. Sebab apa? Sebab kita kata tadi dah, dia akan duduk di tempat-tempat jamban, dia akan tilik farah masing-masing. Dan dia akan meletak, dia akan meniupkan waswah pada orang tu. Maka kita doa lah supaya terhijab dia daripada lihat itu. Ke-10nya tak, kalau sudah keluar daripada jamban, sunat baca. Keluar ni yakni selepas kita keluar lah, jangan on the way keluar dulu. Ghufranaka, ni Nabi SAW baca. Sebab apa? Sebab waktu di tandah itu ialah waktu yang Nabi SAW tak berzikir. Memang tak berzikir pun. Bukan tak boleh, itu haram, makruh. Dia berzikir nama-nama Allah Ta'ala dan baca Al-Quran dalam tandah, khilaf ulama. Dia kata haram, dia kata makruh. Pandangan mu'tamad makruh. Pandangan mu'tamad makruh. Imam Al-Azra'i kata haram. Pandangan tu bukan mu'tamad. Pandangan mu'tamad ialah makruh baca zikir ataupun ayat-ayat Allah, ayat Quran ataupun nama-nama Allah di dalam tandas. Hukum dia makruh. Jadi baca ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adha wa 'afani. Habis itu ya. Tu hak sunat. Banyak lagi hak sunat. Nanti akan datang bab makruh, bab haram pun kita kuranglah apa yang patut tu. Tu hak sunat yang ringkas. Jadi lepas ni tak ada lagi kita tak akan selipar masuk tandah, makan selipar. Jadi kita kalau tak akan selipar berasa geli, biar rasa gitu. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.